في الدين وعلمنا التأويل اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Kita buka surat 552 552. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah terlebih dahulu atas limpah kurnia dan rahmatnya dapat atas izinnya kita pada malam ni bertemu kembali untuk memerhatikan potongan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung tadabbur surah As-Saff, surah yang ke-61, masuk ayat yang ke-7. 7 ke 8? 8. Masuk ayat yang ke-8. 7 kita dah bincang yang lepas. Tapi ayat 7, ayat 8 ni adalah kesinambungan lah daripada golongan yang ke-7 itu. Apakah kerja-kerja jahat golongan yang ayat dalam ayat 7 tu? Itu golongan kaum yang zalim. Baik, kita baca daripada ayat 7 dan 8 lah. Sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah mengada-adakan ke atas Allah pendustaan. Sedangkan wa yud'a ilal Islam, dia diseru untuk mengikut ajaran Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi yang dimaksudkan kaum yang zalim di sini ahli kitab lah. Ahli kitab yang tak beriman, yang menyembunyikan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ahli kitab ni di Madinah tu lah, yang mendustakan kedatangan Rasulullah. Jadi dan mereka ubah cerita dengan alasan yang untuk menolak kerasulan Nabi itulah dan apa yang Nabi bawa, iaitu Quran tu. Dengan pelbagai kebohongan. Sebab tu dia kazibah di sini, dengan mengada-ngadakan pelbagai kebohongan untuk menafikan dan mengelirukan orang-orang yang atas pagar, orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang ada di Madinah. Jadi apa kerja-kerja jahat dia? Yang ni sebab tu ayat yang ke-8 kita akan tengok. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna mana ya? Mereka sentiasa bercita-cita, menginginkan. Mereka sentiasa menginginkan untuk yutfi'u, memadamkan. Yutfi'u ni maknanya memadamkan nurallah, cahaya daripada Allah, bi afwahihim, dengan apa? Mulut-mulut mereka. Dengan mulut-mulut mereka itu macam-macam perkara lah yang
dilakukan usaha ni. Supaya akhirnya cahaya Allah ni dia terpadam dan kegelapan yang mereka ni, kaum yang zalim, yang gelap ni, apa yang mereka bawa itulah yang tersebar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wallahu mutimmu nurihi. Sedangkan Allah lah yang menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang yang ingkar ini membencinya. Jadi apa kerja jahat orang-orang ni ya. Jadi kita tengok kat situ satu alat yang digunakan, apa dia? Afwahihim. Apa tu? Itu alat lah tu. Lisan. Jadi ni senjata paling ampuh sekali. Senjata paling utama, paling hebat untuk menyesatkan manusia ni adalah lisan lah. Dalam surah pertama kita buka berkaitan dengan ni, surah Sabah. Buka surah 34 ayat 33. Surah 34 ayat 33. Apa? Okay, kita mula daripada tu. 31 lah. Tengok sebelah dia. 31 ayat 31 sebelah dia. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadhi baina yadayhi. Walau tara idhiz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Okey. Jadi ni keadaan ketika manusia telah pun dihisap dan keputusan telah pun muktamad. Keadaan ketika ni tak boleh nak ubah lagi dah. Dan ketika itu masing-masing mula apa? Caci sama sendiri. Ahli ni orang yang dulunya orang kafir disebut. Wa qala allazina kafaru, dan berkata orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, lan nu'minu bihadzal Qur'an. Tidak sekali-kali kami akan nu'mina. Kami akan apa? Percaya dengan penuh yakin. Beriman ni maksud kita percaya dengan penuh yakin. Dua elemen ada. Apa dia? Percaya dan yakin. Yakin tu maknanya bukti.
Bukti dia buat. Itu yakinlah. Dia buat apakah yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang, lakukan. Itu nama dia yakin. Percaya ni pengakuan. Pengakuan baru. Aku janji dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pun ucap syahadah. Macam orang-orang munafik. Dia percaya. Dia kata. Tapi bila Allah uji dia, kena pergi perang. Dia kata apa? Nanti kita tengok. Itu ciri-ciri. Jadi akhirnya bukti dia sebenarnya dia tak percaya. Dia tak yakin dengan apa yang dikatakan tu. Jadi tidak sekali-kali kami ada percaya dan yakin dengan Quran ni. Dan juga wala billadzi baina yadayhi, dan kitab yang terdahulu, yang ada sebelumnya. Lalu walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Kalaulah engkau melihat keadaan ketika orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ni kita kena jelas siapa orang yang zalim. Saya kena terangkan ni. Kataan zalim daripada perkataan zulmun, zalamun. Asal dia gelap lah. Gelap. Sesuatu yang gelap. Menyebabkan manusia tu dia akan banyak tersalah. Sebab tu makna zalim ni, zulmun ni makna dia wada'a syai' fi ni makna zalim. Kena faham makna macam ni. Kalau tidak, kita pun rasa macam kita selamat daripada sifat ni. Sifat ni boleh kena pada ramai. Wada'a syai' fi ghairi mawdu'ihi, maknanya apa ni? Letakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang telah pun ditetapkan untuk letak tu. Itu maksud zalim. Tidak letak sesuatu pada tempatnya yang tempat tu mukhtasun. Mukhtas yang telah ditetapkan untuk diletakkan. Maknanya ada arahan, ada bagi tahu dah. Tapi dia tak buat. Itu namanya zalim. Okey. Ni secara umumnya orang yang zalim ni, kerana dahulunya mereka apa dia? Tak letakkan apa? Isu kat sini apa? Lan nu'mina bihadzal Quran. Dia tak letakkan Quran tu pada tempat yang sepatut diletakkan. Quran datang untuk apa? Diimani kan? Jadi dia zalim. Dia letak Quran pada tempat yang tidak sepatutnya. Jadi ini satulah makna zalim. Jadi walau tara idz zalimu, dan kalaulah engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu mauqufuna inda rabbihim, mereka apa dia? Berhadap, berhentilah di depan di sisi Tuhan mereka, yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qaul. Apa dia? Yarji'u. Mana dia? Dia kata? Nampak terjemahan? Ia mengembalikan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Apa dia? Perkataan. Apa dia maksud dia? Dia kata ada tafsir tak? Kata mengata, saling menyalahkan. Dia mula salahkan dia, salahkan ni. Semua ketika tu saling menyalahkan satu sama lain. Jangan cerita jauh-jauh. Kalau suami isteri pun boleh jadi macam ni juga. Nanti suami salahkan. Sebab tu nanti hari kiamat nanti apa dia? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang tu akan lari daripada saudara dia, kan? Takut kena dakwa masing-masing. Semua takut. Wa ummihi wa abihi.
ibu, lagi bapa daripada bapa ibu bapa dia sendiri. Wa sahibatihi wa bani, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, masing-masing akan rasa gerun, takut. Sekarang seronoklah. Boleh apa? Puji memuji kan? Tapi rupanya nanti caci mencaci. Di dunia ni puji memuji kan? Nanti rupa-rupanya apa? Caci mencaci, saling masing nak lepaskan diri je. Ni keadaan dia. Syarat dia nak jadi macam ni apa? Mesti buat zalim. Zalim dengan siapa? Ni zalim dengan Quran. Kita pernah fikir tak kita zalim dengan Quran? Kita fikir kita zalim dengan sama makhluk kan? Pernah tak fikir macam mana saya zalim dengan Quran? Okey. Jadi ini ada dia kata apa? Yaqulul ladzina istutifu, berkatalah orang-orang yang lemah. Lemah ni maknanya yang dulunya bodohlah, diikut, berdaya. Kepada orang yang dulunya istakbaru, yang sombong dulu. Dia ni lah yang mendominasi golongan lemah ni dulu. Akhirnya yang lemah ni pun ikut terpengaruh, rupa-rupanya sama-sama kena angkut masuk balai kan. Sama-sama kena dakwa dalam ni. Apa dia kata? Laula antum lakunna mu'minin. Apa dia? Laula antum, kalaulah bukan kamu punya pasal, kami ni dah beriman dengan Quran. Kalaulah bukan kamu punya pasal, kami dah beriman. Jadi sekarang ni, ini relate dengan ayat yang kita baca sekarang. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka nak padamkan cahaya Allah tu. Itulah kerja mereka kat dunia ni. Cahaya Allah yang kita patut ikut. Ni usaha-usaha dan mereka ni ada sebahagiannya terpedaya. Jadi inilah golongannya disebut golongan yang zalim. Okey, tengok ayat 32 pula. Apa mereka jawab? Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Bal kuntum mujrimin. Fokus kita sekarang apa? Yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahim. Saya kata tadi alat yang digunakan untuk padamkan cahaya Allah apa dia? Afwa, mulut, lisan, perkataan. Okey? Itulah senjata utama mereka ni untuk padamkan kalam Allah dengan lisan juga. Jadi berkatalah jawab orang-orang yang sombong tadi ni sebab mereka ni disalahkan golongan yang ni oleh orang-orang yang lemah tadi. Jadi dijawab balik kepada orang yang ni salahkan dia. Anahnu sadadnakum. Adakah kami pernah halang kamu nak beriman? Kami tak pernah halang kamu beriman pun. Kan? Kamu boleh pilih beriman. Anil huda, daripada petunjuk. Ba'da izja'akum, sesudah petunjuk tu datang kepada kamu. Jadi mereka jawab balik. Kami pernah ke halang kamu untuk kamu beriman? Sebab beriman ni apa? Individu masing-masing. Kan? Pilihan masing-masing. Kami pernah halang ke? Bal kuntum mujrimun. Tapi kamu sendiri yang pilih jalan tu. Jadi kamu pun jadi mujrimin. Siapa? Kamu yang buat jenayah sendiri macam kami buat jenayah. Sama. Tengok. Ini jawapan di akhirat nanti. Okey, last ayat 33. Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billah. Bal makhul laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada.
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Jadi kat poin penting ni lah yang kita nak tengok. Apa kata orang-orang yang lemah tu tadi? Lepas dia jawab kan, dia salahkan kamu punya pasal, kalau bukan kamu, kami dah lama beriman dengan Quran. Kami dah ikut dah belajar dah. Kamu punya pasal lah ni. Apa dia jawab? Pernah ke aku halang kau nak belajar? Pernah ke tahan kamu boleh pilih, tapi kamu yang tak pilih, kamu sendiri yang buat dosa. Lepas tu apa kata orang lemah ni? Yang berkata orang yang ni tadi, yang tak puas hati lagi, dia kata apa? Kepada orang yang sombong ni, bahkan makrul laili wan nahar. Ni apa? Makrul laili wan nahar. Inilah poin utama kita sekarang ni. Apa makrul laili wan nahar? Apa tu? Kempen propaganda siang malam. Mereka buat propaganda siang malam. Apa propaganda siang malam? Lalu kita duk fikir apa? Hidup yang ni tak tahu banyak dah dalam ni kan. Isu berita besar dalam ni. Allah kata apa? Surah apa? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ni berita besar. Quran berita besar. Akhirnya kita sibuk dengan berita lain. Yang kecil je. Kecil tu maksudnya kat dunia. Sebab dunia ni kecil. Macam sayap nyamuk je. Berita besar kat akhirat nanti. Kat dalam neraka tu luas. Besar. Syurga luas. Dia tak fikir yang lebih luas. Jadi otak dia sempit. Bila kita jauh daripada Quran, sebenarnya otak sempit. Bila kita belajar ini akhirat, dia jauh pergi dia. Kita fikiran jauh. Jadi akhirnya macam itulah keadaan dia. Kenapa? Angkara apa? Makrul laili wan nahar istamurunana an nakfura billah. Ketika kamu suruh kami kufur kepada Allah. Itulah alasan dia. Dan akhirnya kami pun jadikan Allah ni apa? Anda dan pilih yang lain dah. Tak ikut perintah Allah. Lalu dia hanya boleh kata saja, kata-kata saja. Tak boleh nak buat apa dah. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Lalu akhirnya apa? Mereka menyesal ketika mereka lihat azab depan mata. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru. Dan masing-masing dah ada belenggu dah. Yang istakbaru pun belenggu juga, yang tadi pun belenggu masing-masing, sama je. Duduk dalam tu. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Lalu malaikat kata, jadi kedua-dua ni tak habislah dia punya gaduh-gaduh tu. Akhirnya tak boleh buat apa-apa juga, keputusan tetap sama. Lalu malaikat pun mencelah kata apa? Bukankah kamu semua dapat balasan ni sebab kerja-kerja dulu kamu dulu? Ya'malun, kamu dia buat disebabkan kamu sendiri yang nak, kamu yang pilih. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Bukankah kamu dapat balasan ni sebab yang kamu pilih, kamu yang buat? Kamu yang nak tinggalkan Quran ni, kamu yang tak nak beriman dengannya. Tajuk kita, lan nu'mina bihadzal Quran. Dia tak nak percaya, tak nak beriman dengan Quran. Baik. Ayat ni kita buka lagi satu, surah 25. Jadi surah 34 Ayat berapa dia? 31 hingga 33 sama dengan surah 25 ayat 27 hingga 30. Lima. Okey. Jadi tadi apa mereka buat? Ni kan propaganda ni, dia sebut makru al-lail wa an-nahar. Propaganda siang malam. Nanti kita cuba teliti apa propaganda siang malam tu.
Okey, tengok ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Dan pada hari orang yang zalim, sama juga kan? Tadi orang zalim, az-zalimuna ayat tadi. Orang yang lan nu'mina bihadzal Quran kan? Yang ni pun Allah sebut zalim juga. Pada hari orang yang zalim. Apa maksud zalim? Tengok, dia letak sesuatu bukan tempat yang telah ditetapkan. Allah tetapkan kamu mesti buat ni kat sini tempat dia. Kamu tak buat. Nama dia zalim. Jadi orang yang zalim akan menyesal dia akan buat sampai apa? Allah gambarkan ibarat dia. Apa dia? Gigit jari ya. Lalu dia kata apa? Ya laitani ittakhaztu mar rasuli sabila. Alangkah baiknya lah dulu kalau aku ikut apa? Jalan bersama Rasul tu. Apa jalan Rasul? Nombor satu, tiga perkara dulu. Jalan Rasul tiga lah. Satu, Al-Quran lah. Kan? Al-Sunnah tu. Kemudian Islam lah. Di tangga dia kat situ. Kalau lompat terus Islam, tak nampak Quran, tak jadi. Islam tak mungkin nama tu wujud tanpa Al-Quran tu. Kita kenal Islam melalui Al-Quran. Mana mungkin seorang tu boleh kenal Islam, dia tak nak peduli Quran. Lepas tu kena jelas betul-betul. Apa Islam? Islam Quran. Dalam Quran ni. Jadi, bukan nama. Sebab tengok, akhirnya ramai kerana Islam tu dia dah kesampingkan daripada Quran, akhirnya ramai guna title Islam. Lalu tertipu. Liberal pun nama Islam. Liberal. Macam tu lah. Kan? Semuanya guna Islam. Nama saja. Bila nama ni dah jadi itu, orang akan gunakan je. Suka-suka hati. Kan? Betulnya boleh saman. Tak ada lah. Okey Jadi, ayat ni, kemudian apa? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tidak ambil fulan ini sebagai teman rapat. Mana dia? Jadi alangkah baiknya kalau aku tak mengambil fulan ni sebagai teman rapat, iaitu zalim lah. Iaitu apa dia buat? Laqad adallani aniz zikri ba'da iz ja'ani. Benar-benar dia telah menyesatkan aku daripada peringatan ini. Apa ni? Jadi dia sebut Quran kat situ, dia sebut zikri. Maksud dia? Peringatan yang ada dalam Quran. Kalau nama dia Quran, maknanya bacaan. Sebab tu ayat ni antara kesan ayat ni, orang yang siapakah golongan yang kena takut? Bila Allah tak sebut ni, Allah kata laqad adallani anil Quran, bukan? Laqad adallani anil zikri. Siapakah golongan yang patut takut ayat ni? Sama? Lan nu'mina lah tadi, yang tak beriman, yang kafir takut kan? Lagi yang kedua? Yang tak baca lah. Yang ketiga? Yang baca tapi tak ambil peringatan. Sama. Yang baca tapi tak ambil peringatan pun sama juga. Kena takut ayat ni. Ba'da izja'ani. Sebab intipati Allah nak katakan ni bukan baca. Ramai baca tapi tak ambil peringatan. Jadi golongan yang baca tapi tak ambil peringatan termasuk ayat ni juga. Dia kena bimbang takut dia masuk ayat ni. Sebab Allah sebut zikri tu. Itu tujuan Quran turun. Sesudah datangnya ia kepada aku, dan wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan syaitan itu terhadap manusia ni benar-benar sentiasa apa dia? Akan buat kita ni kecewa saat-saat akhir nanti. Jadi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhuzu hadzal qur'ana mahjura. Baru lalas tu nama Quran muncul. Apa dia? Dan Nabi Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dahulu kaumku ini menjadikan Quran ni apa? Barang yang tidak diacuhkan. Baik.
Jadi balik pada surah kita As-Saff ayat yang ke 8. Okey. Dalam Quran ni dia ada highlight bi afwahihim tu kan. Yang lain ada. Jadi yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka nak padamkan cahaya Allah dengan ada sebut dengan pedang. Ada tak? Bi suyufihim ada tak? Pedang tu suyuf. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi suyufihim ke? Mereka nak padamkan cahaya Allah dengan pedang-pedang ke? Tak ada. Tapi dengan apa? Ni. Sebab ini dia nak lawan dengan Quran ni kalam Allah ni. Sebab itu inilah kerja syaitan sejak dulu lagi. Kalau kita rujuk surah ni Al-Isra ayat 64. Al-Isra 17 pula ayat 64. Ayat 64. Muka surat 28 9 ke 88? 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlik. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Apa tu maknanya? Wastafziz. Jadi ni Allah sekarang ni ketika mana syaitan dah kufur kepada Allah, tak nak ikut perintah Allah kan. Lalu kerana apa? Dia remehkan Adam tu. Ayat sebelum dia, kalau ayat 62 tu, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya? Adakah orang yang macam ni yang kau muliakan melebihi aku? Ni syaitan ni tak berhati. Sebab tu dia tak nak tunduk. Lalu dia minta apa? Dia minta tangguhkan. Lalu Allah beri. Sebab apa? Dia nak buktikan yang mereka ni semua aku boleh senang-senang je sesatkan. Maknanya. Jadi Allah kata apa? Qala zhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Pergilah. Allah bagi tempoh kat dia. Lalu Allah kata apa lagi? Allah cabar dia, fastafziz. Desaklah. Maksudnya apa? Hasud. Siapa saja yang engkau mampu dari kalangan mereka dengan apa? Ini nombor 1. Apa dia? Bisautika, dengan suara kau. Banyak sebenarnya. Suara ni apa? Tadilah makhluk lain tu antara yang utama suara lah. Luas lah maknanya suara ni hari ni terlalu luas. Dia sel lagu kita semua. Yang mana yang menjauhkan daripada peringatan Allah ni. Itu semua termasuk. Jadi ni senjata nombor 1. Barulah pergi kepada apa? Wa ajlib alaihim binakh bi khailika. Dan kemudian barulah gunakan alat lain daripada kuda dia. Ataupun berjalan kaki dengan adanya kenderaan atau berjalan kaki. Wa syarikhum fil amwal, dan syarikhum fil amwal. Sertai masuk campur dalam urusan mereka, nak urus harta mereka dan anak-anak mereka. Wa'iduhum, dan beri janji-janji kepada mereka ni. Jadi ini memang ujian untuk kita. Syaitan akan buat semua cara ni. Maknanya sekarang ni dia duduk relax ke dia tengah buat kerja?
Dia tengah buat kerja. Syaitan sentiasa buat kerja kepada anak-anak Adam ni. Dendam dia yang dahsyat. Hasad dia. Hasad syaitan, hasad taraf tinggi. Iblis ni hasad tertinggi sekali. Apa hasad? Hasad paling rendah, dia tak suka orang tu dapat nikmat. Kalau boleh orang tu apa? Hilang nikmat tu, dia selega lah, suka. Satu. Tahap dua, nikmat orang tu pindah kat dia. Kan? Dia lega. Orang tu dapat hilang nikmat tu dapat kat dia. Tu hasad tahap 2 tu. Hasad tahap 3. Apa dia? Itu paling tinggi tu. Dia dah lah kena seksa kan. Dia nak orang tu juga apa? Sama-sama masuk kena seksa, bukan dapat nikmat. Ni tak peduli nikmat tu tak nak. Orang tu kena toreh, dia pun nak dia kena toreh, dia nak orang tu kena toreh juga. Contohnya. Itu dia punya dahsyatnya. Tahap hasad syaitan ni lah. Jadi sebab tu dia akan gunakan semua dia punya tentera dia lah. Sama ada manusia ataupun jin. Jadi sautik ni nombor 1. Ni yang paling dominan sekali. Jadi kita mudah terperangkap dengan itu. Antaranya, kita tengok surah 41 ayat 26. Jadi surah apa? Surah 17 ayat berapa tadi? 64 kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 26, muka surat 479. Okey. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Apa tu? Dan berkata orang-orang kafir. Apa orang kafir kata? La tasma'u li hadzal Quran. Apa tu? Jangan dengar Quran. Quran ni maknanya ruang masuk Quran ni kan? Ruang saluran Quran apa? Quran ni saluran untuk Quran ni masuk yang paling utama apa? Telinga. Telinga. Itulah saluran paling utama. Sebab tu nanti punca kena azab dalam surah Al-Mulk. Apa dia? Surah Al-Mulk, orang tu masuk neraka kan? Kan dia tengok dia kena humban tu kan? Lepas tu dia kata apa? Malaikat tanya, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Qad ja'akum rasulan? Ya ke? Qalu bala qad ja'akum qad ja'ana nadhirun. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Lepas tu dia kata apa? Wa qalu law kunna law kunna nasma'u. Dengar apa? Dengar Quran lah. Dengar pesanan Allah dalam Quran ni dan dia ambil perhatian betul-betul dan dia buat. Jelas? Okey. Jadi ini satu, halangan pertama, halangan dia jangan saluran utama tertutup. Dengar Quran gagal. Cuba tengok ayat ni sekejap. Kita buka kenapa maksud dia dengar Quran ni tak dapat dengar. Okey. Cuba tengok surah 41 ni, buka ayat 44. Sekejap. Sempat ayat 44. Ini maksud dia. Maksud ni dengar tu maksudnya faham, dengar macam ni. Okey. Ayat 44. Sebelah ayat. Tengok ayat 44 pula. Itu keterangan dekat situ. Jelas Allah beri panjang ayat tu kan.
Inilah dia maksud dia tu. Apa dia? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Kalaulah kami jadikan Quran ni bahasa yang ajam. Bahasa Parsi ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Hebrew ke, bahasa Rom ke, kan? Apa dia? Laqalu laula fussilat ayatuh. Mereka akan kata apa? Nanti akan ada rungutan macam ni. Kenapalah ayat ni tak jelas, tak fahamlah, tak dapat. Dia tak dapat. Tak dapat nak hasilkan. Tak dapat nak buat. Okey? A'jamiyun wa arabi, patutkah Quran ni bahasa lain daripada Arab? Sedangkan yang penuturnya ni kan, dan penjelasnya adalah Arab saja yang boleh jelaskan fahaman Quran tu. Okey. Kesan dia apa? Bila Allah kata qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, Quran ni untuk orang-orang beriman merupakan apa? Petunjuk dan penawar untuk bagi yang rawat hati yang tadi rosak tadi iman dia. Walladzina la yu'minuna fi azanihim, tengok, dan orang-orang yang tak beriman sebenarnya apa? Fi azanihim waqrun, telinga mereka ada sumbatan. Jadi telinga juga. Wa huwa alaihim ama, dan Quran ini ke atas mereka ni macam mereka buka spek. Faham? Macam kita nak baca, kita rabun, kita buka spek dapat tak? Kabur. Quran ni kabur kat kita. Kabur apa? Sekarang ni kita tengok. Allah buat ibarat supaya kita lebih jelas. Ulaika yunadu dauna mim makanin ba'id. Apa yang Quran ni sampai ni, dia macam dipanggil daripada jauh. Oi, sini. Quran kata ni. Quran panggil kita. Kita macam apa tak tahu. Betul tak? Walaupun Quran depan mata je. Tapi bila dia tak dapat dia punya intipati Quran tu, faham tu, kan? Dengar. Tapi macam panggil dia jauh. Faham tak? Cukup saya baca ayat ku anfusakum wa ahlikum naron. Apa makna dia? Itu dah panggil dekat dah tu. Dah nampak ayat tu, dah rasa tak? Cuba bayangkan, ni tak tahu ni. Kita sebut petik ni, ayat ni sepatutnya masa sahabat Nabi boleh apa? Bergetar lutut dia. Hari ni tak rasa apa dah. Quran dah jadi macam orang yang kena panggil dari jauh, tak tahu. Apa punca dia? Sebenarnya tak dengar Quran betul-betul. La tasma'un, dengar ni maksudnya faham dia betul-betul, tak dapat. Benda tu telah pun dilumpuhkan berapa lama? Beratus tahun dah. Nak patah balik tu, nak buat balik bukan mudah. Kan? Kita nak ajar orang belajar betul-betul. Jom belajar faham. Ramai tak yang nak buat, nak belajar. Maaflah saya dah. Kan? Macam itulah jadinya. Benda tu kena dibaiki tu. Betul, saya memang hidup sampai mati pun suruh orang faham Quran je. Tak ada kerja lain. Cakaplah macam mana pun. Bisnes apa nak bagi kaya, tak payahlah. Tak cukup, tak selesai lagi benda ni. Wajib faham dia. Dan kita lah siapa nak buat. Kan? Siapa nak buat. Jadi ini siapa ni? Balik surah tadi. Kita dah termakan mereka punya propaganda. La tasma'u ni dengar maknanya berfikir. Dengar Quran sampai boleh fikir. Sampai boleh jadi macam tu. Macam hari ni, dia budak ni kan, propaganda siang dan malam apa dia? Untuk anak-anak remaja. Kan? Tengok propaganda siang dan malam. Macam-macam dia buat. Gadget dia. Panggil je. Dia bagi tahu apa dia. Saya tengok budak ni. Adalah dia punya slogan-slogan dia tu. Dia orang tahu apa benda tu. Dengar je dia orang dah tahu. Ini apa? Ush. Kita pun pelik. Kita pun tak tahu apa benda. Punya masuknya kan. Sekarang ni bila kita kata Quran je. Dengar je ayat ni. Apa benda? Tak tahu. Agak-agak macam mana? Agak-agak macam tu. Kalau semua macam tu, agak-agak macam mana? Jahanam sungguh lah jawabnya. Nak buat apa sekarang? Kita menong saja ke? Kena mendalamkan ilmu ni. Dan ajak supaya dia jadi apa? Dia pula jadi mainstream, jadi biasa. Nak jadi benda yang tak biasa, jadi biasa, makan masa. Mana boleh setahun? Mana boleh 2 tahun? Berapa tahun?
Kadang-kadang kita dah mati dulu baru jadi. Tapi kalau kita buat apa-apa, kan? Kita jangan harap kita hidup ni berjaya, tak. Kita harap nanti tetap kita dah mati baru jadi, baru tumbuh. Barulah, kita pun tak tahu. Itulah yang berlaku pada Nabi dan sahabat pun. Kan? Jadi itulah dia maksud dia. Jadi dia satu yang macam ni sebab apa? Dia macam apa benda yang di sini kita tengok apa lagi dia kata? Wal ghaufihi. Buat apa? Larau apa? Jadi tak cukup tadi dengar dah lumpuh dah. Kan? Betul tak? Lumpuh tak dengar? Dengar Quran lumpuh tak? Kita baca surah apa? Baca surah apa? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha. Apa tu? Dapat tak? Apa makna dia? Macam dipanggil di tempat yang jauh. Apa makna dia? Wan nazi'at apa? Kan dah macam mim makam mim ba'id dah. Betul tak? Macam dipanggil di tempat yang jauh. Dengar tapi apa pun tak tahulah. Betul tak? Ini tak, saya bukan nak ni, tapi itulah dia hakikatnya. Yang kita kena baiki tu. Betul tak? Ayat Quran yang hebat, agung ni. Sahabat kalau dulu, mereka ni macam tu. Sebab tu Nabi kata ketika baca surah yang Nabi baca pagi-pagi. Surah apa? Surah Ali Imran. 10 ayat akhir kan? Wailun liman qara'ahu walam yatafakkaru fiha. Ayat apa? Pagi-pagi baca tu. Nabi baca tu pagi-pagi. Apa dia? Surah 3 ayat 190 sampai ayat 200. Kan? Apa dia ayat dia? Tu kak. Ayat 190 sampai ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wal ikhtilafil laili wan nahar sampai ayat akhir sekali. Nabi kata apa? Wailun liman qara'aha walam yatafakkaru fiha. Binasa celakalah orang yang dia baca tapi langsung tak fikir pun dia baca apa. Quran dia baca, dia tak fikir pun dia baca apa. Quran kita kena usahakan sampai macam tu. Memang mahal lah, tapi macam kita rasa macam itulah kita kena banyak apa dekat sini bila kita nampak ni ayat ni sekarang, hakikat sekarang banyak istighfar. Lemahnya kita, banyak istighfar, kena banyak istighfar. Itulah kelemahan kita. Bila kita macam ni, macam mana kita nak dakwah dengan berkesan agak-agak? Kita pun tak tahu nak cakap apa. Tak ada hujah, tak tahu. Hujah kita pun kita tak ada kuasai. Betul tak? Tak mantap lah. Kita tak kuasai hujah kita sendiri. Nanti kena sikit je, habis lah. Sebab tu akhirnya semua saya bertahan kat belakang ustaz duduk depan je lah. Contohlah kan, tak boleh macam tu, sama-sama kena gerakkan. Jadi, itulah maksudnya apa, mereka berjaya tak sedikit sebanyak nampak macam padam kan ni. Ya, sebab tu mahalnya yang hidupkan Allah kata, wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan cahaya dia. Siapa yang dapat cahaya tu? Mestilah orang-orang yang hebat ni dapat tu, maknanya dia bukan main Allah pilih ni yang istimewa. Allah akan sempurnakan cahaya dia walau karihal kafirun. Macam mana cara Allah sempurnakan cahaya dia? Itu ayat sambungan nanti. Ayat yang ke-8. Jadi sekarang faham tak usaha mereka? Ayat 9 nanti kita sambung. Usaha mereka sekarang apa dia? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Dengan mereka punya propaganda ni semua macam-macam ni, dengan supaya kita jauh daripada Quran je. Tu je. Inilah kekuatan umat Islam. Ni hujah agung dia. Tapi dia dah macam dipanggil dari tempat yang jauh. Dia tak dapat kuasai dah benda tu. Berjaya dah pun. Memang dah berjaya dah. Banyak dah tempat kawasan putih kan. Kawasan putih, dah tak payah kacau dah. Tak ada masalah dah. Biar je. Sebab apa? Dia lakukan secara organik. Tahu organik? Alami je. Kita pun tak perasan. Okey je. Kita telah terikut. Okey je. Dah selesa je. Betul. Itulah hakikat. Jadi, macam mana kita nak buat, nak belajar dengan lebih ni kan? Bukanlah kita hari ni. Kita mendukung siapa? Pemuda. Yang akalnya masih tajam. Yang kudratnya masih
kuat. Itu je. Siapa ada nak jom kita buat. Bagi mantap lah. Jadi kena lakukan lah macam tu. Dan memang cabaran lah. Tak boleh lah buat benda lain lah. Kalau dah belajar ni, tak boleh buat benda lain. Kalau tak boleh lah nak. Tak boleh. Kita yang kena tolong dia. Kena sokong. Dengan apa yang kita dah ada ni. Kita dah ada harta, dah ada apa. Sokong dia. Sebab belajar ni dia perlukan masa yang panjang. Kata Imam Syafi'i ada 6 syarat tu. 6 syarat. Antaranya tulu zaman, bulughah, dia kena ada modal, banyak lah. Jadi kita dah nampak kita tak boleh biarkan keadaan ni macam ni. Nanti generasi baru sama agak. Bahkan lebih teruk lagi. Sekarang ni. Kita biar je akhirnya lagi teruk lah. Mudah-mudahan ramailah yang lahir nanti anak-anak yang boleh faham Quran ni. Bukan hafaz saja, tapi dia faham apa yang dia hafaz tu. Dia boleh tengok satu-satu tu. Boleh ulas satu-satu. Itu yang kita nak. Mantapkan ilmu tersebutlah. Baik. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.